Sejahtera, dan saya tertarik ya dengan komen yang dibuat oleh Ketua Pengarah JECOM ya, iaitu Muhammad Agus Yusuf, yang mana komen ini beliau tulis di Facebook beliau, yang mana kenyataan beliau mengatakan PAS paling banyak buat fitnah. Jadi kalau pemimpin PAS yang ada hari ini berani jawablah. Kalau kenyataannya dikeluarkan oleh Profesor Agus ni salah, PAS boleh saman. Jadi ini yang kita rakyat lihat hari ini, bahawa apa yang dikeluarkan, apa yang dinyatakan oleh Profesor Agus berkenaan dengan PAS ini adalah kenyataan yang rakyat Malaysia hari ini nampak. Dan di sini Profesor Agus juga memberi contoh beberapa pemimpin mereka yang telah pun membuat fitnah baru-baru ini. Antaranya adalah PAS Perak, iaitu Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang mana kita rakyat juga tahu bahawa pernah mendakwa Perdana Menteri membawa agenda songsang LGBT dan juga penyokong agenda komunis. Kita juga lihat Adun Kuala Kubu Gajah ya, Khalil Yahya, yang juga memohon maaf kerana mendakwa ahli parlimen si putih iaitu Teresa Kok dilantik sebagai pengurusi Pelda. Ada juga yang lain yang mana kita tahu melibatkan akhbar mereka juga, iaitu Harakah Diari, memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP iaitu Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas kepada Lim Guan Eng. Dan ini adalah contoh-contoh yang telah pun dikeluarkan oleh Profesor Agus. Jadi saya melihat ya, daripada apa yang Profesor Agus ulas berkenaan dengan isu ini di kenyataannya di Facebook beliau, rakyat Malaysia juga tahu bahawa inilah pemimpin PAS yang kita lihat selama ini menjual agama untuk kepentingan ahli-ahli politik mereka yang ada di situ. Dan walaon sentiasa menyokong dengan konon-kononnya seolah-olah ini adalah satu perjuangan. Mereka lupa bahawa PAS adalah satu parti yang telah pun diluluskan oleh ROS, bukan mewakili agama ataupun mewakili sebuah kaum. Jadi perjuangan parti adalah untuk membangunkan bangsa negara ni, bukan membangunkan idealisme ataupun membuatkan rakyat di luar sana merasa bahawa kenyataan-kenyataan daripada pimpinan PAS ini adalah satu yang perlu kita ikut, yang seolah-olah mereka ini adalah pegang kunci agama, ataupun biasanya kita rakyat dengar apakah pemimpin PAS ini pegang kunci surga. Saya juga melihat daripada kenyataannya dikeluarkan oleh Profesor Agus berkenaan dengan isu PAS ini tadi. Jika PAS merasakan bahawa kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah JECOM ini bertentangan dengan sebenarnya yang terjadi, maka mereka boleh buat kenyataan untuk menjawab, ataupun kalau rasa-rasa anak jantan, cubalah untuk saman. Jadi pada saya, apa yang Profesor Agus ini ulas memang adalah tepat, dan kita boleh tahu hari ini PAS di bawah pimpinan presiden mereka yang kita tahu begitu berlainan sekali corak mereka nak bawa arahnya PAS ini. Bagaimana untuk PAS ini kalau menjadi kerajaan, dan kenapa PAS hari ini perlu berjuang dalam komponen parti politik. Ini sudah jelas kita lihat bahawa landasannya sudah lari. Landasan dia tidak lagi seperti mana pemimpin-pemimpin PAS yang lama dahulu. Jadi hari ini pemimpin PAS telah pun didoktrinkan oleh presiden yang ada hari ini dengan agenda-agenda yang kalau kita lihat Harakah Diari, iaitu sebagai media PAS, mereka tidak akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang telah pun PAS lakukan. Contoh yang saya lihat, saya menunggu-nunggu apa jawapan daripada media PAS, lidah PAS ini tadi, untuk menjawab isu apabila terbatalnya parlimen di Kuala Terengganu melibatkan pemimpin PAS. Tidak ada sama sekali, dan senyap. Dan mereka setiap hari kerjanya menyerang DAP. Apakah agenda parti PAS ini tadi? Hanya sebatas itu. Sebatas pemimpin PAS ini hanya menyerang DAP. Sedangkan DAP tidak pernah untuk bertanding di kerusi yang PAS bertanding. Dan DAP ini tetap subur kerana parti DAP tidak akan boleh pergi ke kerusi majoriti Melayu kecuali ada pemimpin DAP yang daripada kalangan orang Melayu yang menjadi calon di situ. Tapi PAS menyerang begitu hebat. Inilah masalahnya pemimpin PAS ni. Mereka sama-sama telah pun merasakan bahawa mereka lah yang paling hebat sekali untuk mereka nak tunjuk kepada walaon-walaon mereka. Jadi
Saya amat bersetuju lah dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Profesor Agus berkenaan dengan PAS ini, yang mana kita lihat paling ramai ahli-ahli politik ni yang kena saman dan akhirnya membayar saman adalah pemimpin PAS. Sebab itu ada pemimpin DAP yang mengatakan mereka mendapat duit untuk mereka menjana politik mereka adalah daripada PAS. Kerana kerja PAS fitnah, apabila fitnah disaman, apabila disaman perlu bayar saman. Maka duit ini tadi dapatnya kepada pemimpin DAP. Maka DAP ada dana untuk politik. Nah itu, bukan seperti PAS. PAS kalau kita lihat, hari ini PAS sangat hebat. Kalau kawan-kawan lihat, PAS hari ini tidak perlu lagi menggunakan tin Milo. PAS hari ini kalau kita tengok dalam komponen Perikatan Nasional mereka buat ceramah-ceramah mega sekarang ni. Saya heran. Begitu hebat mereka, duit mereka banyak untuk mereka buat event yang besar. Sedangkan walaupun kita nak sewa stadium dan sebagainya atau sewa dewan pun dah berapa kosnya. Tapi kita lihat pemimpin PAS hebat. Ada buat ceramah mega dan sebagainya. Ke hulu, ke hilir sekarang ni. Jadi dari mana mereka dapat dana yang begitu besar? Kerana saya juga pernah berdepan dengan pilihan raya dan saya tahu agak sulit untuk kita nak membuat satu perkara seperti event ataupun ceramah mega dan sebagainya kerana memerlukan kos yang besar, biaya yang besar. Dan apalagi kalau membuat cabutan bertuah dan sebagainya. Tapi pemimpin dalam Perikatan Nasional boleh lakukan. Apa yang kita boleh lihat hari ini, PAS berada dalam barisan politik sewaktu mereka jadi kerajaan. Memang PAS tidak menggunakan ruang untuk mereka dalam kerajaan yang lalu dengan mengeluarkan agenda-agenda baik sehingga rakyat boleh lihat bahawa pemimpin PAS seolah-olah memang tidak tahu buat kerja. Dan hari ini mereka kata dalam ceramah-ceramah mereka, konon-kononnya waktu mereka memerintah banyak benefit, banyak manfaat. Tetapi hakikatnya pemimpin PAS berada dalam kerajaan sebenarnya dilihat oleh rakyat makan gaji buta. Yang mana mereka makan gaji puluhan ribu. Dan akhirnya kerja tak jalan. Sebab itu hari ini kalau kita lihat pemimpin PAS begitu kemaruk agar kerajaan tumbang. Ini adalah satu pemikiran yang mereka pasang dalam otak mereka. Pemimpin PAS hari ini memikirkan seandainya kerajaan yang ada hari ini tumbang, maka mereka boleh jadi kerajaan. Tidak memberi pandangan-pandangan yang pada saya dalam mereka nak ke politik. Mereka tidak ada pandangan-pandangan bagaimana memacukan ekonomi. Bagaimana kalau mereka jadi kerajaan dan menjadi menteri. Apa sebenarnya yang mereka perlu buat untuk menjadi kerajaan. Tetapi hari ini mereka kritik kerajaan seolah-olah kerajaan perlu melakukan kerja ataupun hasil daripada waktu mereka jadi kerajaan dibersih untuk menyelamatkan negara ini daripada masalah-masalah yang dilakukan oleh pemimpin PAS juga yang terdahulu bersama dalam kerajaan. Jadi PAS hari ini memomokkan dengan rakyat bahawa kerajaan hari ini gagal. Tetapi cakap tidak ada fakta, iaitu macam saya cakap, kita sekarang ini bercakap tentang soal PAS. Contohnya Profesor Agus ni bercakap tentang PAS membuat fitnah. Ada faktanya, ada contohnya, iaitu pemimpin-pemimpin PAS yang telah pun disenaraikan bahawa sebagai contoh. Tetapi hari ini PAS sebagai pembangkang mengatakan kerajaan gagal, kerajaan tidak berjaya buat itu ini, tetapi mereka tidak keluarkan bukti. Buktinya bahawa kalau contohnya, kenapa nilai mata wang ini jatuh? Sejak bila nilai mata wang ini jatuh, dan patutnya PAS senaraikan dan menunjukkan data-data yang boleh meyakinkan rakyat. Tetapi PAS hanya cakap. Dia cakap, lepas tu dia rujuk ke orang ni, orang tu. Sebab tu kalau kita tengok PAS, kadang-kadang apabila di parlimen, dia hujahkan satu benda, apabila menteri jawab, benda ni berasas atau tidak, ada bukti atau tidak, mereka tenganga mulut. Akhirnya langau lah masuk dalam mulut. Nah ini adalah yang kita lihat pemimpin-pemimpin PAS dalam ceramahnya. Berkobar-kobar. Apabila masuk dalam parlimen seperti ayam terkena kentut, ayam berak kapur. Itu mereka. So, saya lihat, saya percaya bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah JKOM ini, PAS tidak akan berani ulas kerana memang itulah pemimpin PAS. So, itu ulasan saya juga. Sekian, terima kasih.